Itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah untuk kali ini kita mulakan dulu dengan tazkirah lah berkenaan amalan di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita hari ini dah masuk hari ke 11 Ramadan. Dah selesai dah kita kata 10 yang pertama daripada bulan Ramadan. Sekarang ni kita nak masuk 10 yang kedua pula, alhamdulillah. Jadi semoga Allah terima segala amalan yang telah kita lakukan sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini. Jadi kalau tentang kita kata muslimat ni, wanita ni, bila bulan Ramadan kita kata amalan, antara kita kata amalan yang utama lah yang dilaksanakan oleh muslimat terutamanya, iaitu kita berkhidmat lah untuk memberi makan kita kata kepada orang yang berpuasa dengan memasak dan sebagainya. Jadi kita kata dah sebelum ni sambil-sambil kita buat kita kata urusan rumah tangga dan sebagainya, kita sambil-sambil tu kita selawat, istighfar, perbanyakkan kita katalah semua zikir-zikir yang boleh kita buat, alhamdulillah. Dan sebelum ni juga kita dah bincang dah berkenaan dengan persoalan berkaitan dengan wanita solat kat tempat mana yang lagi afdal. Itu pun kita dah bincang. Jadi hari ini mungkin perbincangan lebih kepada persoalan yang Ustazah dapat kalau bulan Ramadan ini berkenaan dengan adakah contohnya macam kita ni ada yang pakai pelembab bibir. Contohnya sebab bimbang kita kata bibir mekah ke, berdarah ke, luka dan sebagainya. Jadi ada yang tanya, adakah membatalkan puasa kalau terasa macam dia ada rasa, mungkinlah sekarang ni macam-macam kita kata pelembab bibir ni pun dia ada perasa juga kan. Jadi memang persoalan ini pun ditanya juga kalau kita tengok dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi Mufti kata selagi mana kita tak makan ain dia, maksudnya kita bukan jilat bibir kita, tapi kalau terasa itu tidak membatalkan puasa. Walaupun jadi Mufti buat juga kaitan, contohnya bagi wanita kan bila dia memasak ni dia akan merasa makanan. Jadi harus hukumnya untuk kita kata tukang masak lah, sebagai ibu kita memasak untuk merasa makanan tu, harus hukumnya. Dan bila kita rasa, kita tak boleh telan lah ain tu. Bila kita rasa, kita kena ludah dan berkomor lah untuk menghilangkan ain atau dia panggil zat makanan tu. Tapi katalah dia kuat, rasa dia kuat, contoh tom yum ke apa, kari ke apa kan, walaupun dah berkomor, dia masih terasa di mulut lagi. Rasa tom yum tu masih terasa. Maka Mufti sebut dia tidak membatalkan puasa lah, sebab dia hanya kesan. Sama juga macam gosok gigi. Contohnya waktu duha tu kita gosok gigi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, waktu yang makruh untuk gosok gigi selepas masuk waktu zuhur saja. Contohnya waktu duha tu boleh gosok gigi lagi. Belum makruh lagi lah. Jadi katalah gosok gigi tu ialah ada perisa pudina lah, perisa apple, macam-macam ubat gigi pun. Jadi kalau kita dah berkomor, dah ludah, kita kata dia punya ain, panggil ubat gigi tu, walaupun masih terasa lagi pudinanya ataupun apalah perasanya tu, itu tidak membatalkan puasa. Bila kita telan air liur lah, tidak membatalkan puasa. Jadi tu semua berkait lah tu. Sama juga ubat komor kan, gagal dan sebagainya. Bila kita dah ludah, dah berkomor, hilang ain dia, maka apa-apa yang ada kesan dia lagi, kalau kita telan air liur, ia tidak membatalkan puasa. Samalah pelembab bibir dan sebagainya.
rasa yang terkesan itu ia tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kalau memang makan ain dia. Okay, nah. Itu antara persoalan lah kalau yang berkait dengan muslimat yang bertanya kira kata amalan waktu bulan Ramadan ni lah batal ke tidak kan. Ada apa-apa persoalan lagi tak? Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Saya ada nak tanya lah Ustazah. Ya, tanya. Terima kasih. Saya ni dah umur 56. Dah 2021 dulu last period. Lepas tu saya ingatkan dah tak ada lah kan. Tiba-tiba semalam datang. Cumanya saya dapat rasakan memang tanda-tanda period sebab badan kita rasa sakit. Rasa dan darah yang keluar tu pun memang darah warna darah period. So macam mana tu Ustazah? Dah lama tu. Berapa tahun maksudnya tak datang period tu? 2021. 21 tahun. 2022 ya, 2022. 20 hingga 22 tahun memang tak pernah datang. Datang. Maknanya last kali tahun bulan 7 2022. Oh, okey baik. Ha. Tahun 2022. Okey. Bulan 7. Ni bulan maknanya 2023 tak ada. 24 ni itulah semalam hari ni lah. Macam mana tu Zaza? Okey baik. Bagus soalan ni. Sebab bila kita kata dah sampai umur menopause 50 tahun ke atas ya, ikut kajian doktor ya, perubatan, bila seseorang itu sudah berumur 50 tahun ke atas dan 12 bulan berturut-turut tidak datang haid, maka itu confirm dah menopause. Maksudnya kilang dah kita kata dah tak berfungsi lah kilang telur tu ataupun kita kata ovari tu tak berfungsi. Dia dah mati dah sebab 12 tahun pula lah. 12 bulan. Tapi kalau untuk yang 50 tahun ke bawah 24 bulan. Doktor nak bagi confirm memang menopause dah. 24 bulan berturut-turut tak ada pendarahan langsung. Itu baru confirm memang kilang telur dia ataupun ovari tu dah tak berfungsi lah. Jadi sebab tu doktor kata kalau datang balik pendarahan setelah menopause, kena jumpa doktor untuk confirmkan apakah itu tanda, sebab bimbang kebiasaannya bimbang tu tanda kanser. Okey. Ada penyakit apa-apa yang menyebabkan berlakunya pendarahan tu semula. Tapi kalau doktor check tengok tak ada apa ni puan, itu lega lah alhamdulillah. Tapi dari segi fiqahnya ia dianggap darah istihadah. Dia dianggap darah istihadah sehinggalah doktor sahkan, ni puan, ni darah haid. Kalau doktor sahkan itu darah haid, barulah kita kata fiqah pun okey itu anggap darah haid lah. Sebab doktor sahkan. Tapi kalau doktor kata puan ada ni tanda mungkin ada penyakit apa-apa, memang confirm lah itu istihadah. Okey. Buat permulaan ni memang anggap dulu sebagai istihadah. Itu kalau tanya Ustazah cenderung sebab dia berkait dengan perubatan. Sebab doktor kata kalau 12 bulan berturut-turut memang tak pernah dah datang haid dan umur kita pun 50 tahun ke atas, itu memang confirm lah dari segi medical itu adalah menopause. Jadi pendarahan, apa-apa pendarahan yang datang selepas menopause, kita punya first expectation lah, kita punya anggapan ataupun sangsaan pertama kali kita itu darah penyakit sehingga dibuktikan oleh doktor tak ada apa ni. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, sama. Wallahu a'lam. Alam. Ustazah ada soalan lagi. Alhamdulillah, sila. Macam anak saya dia baru kali pertama haid. Dia keluar darah tu 28 hari bulan 2 hingga 5 hari bulan 3.
Okey. 28 bulan 2 sampai 5 bulan 3. Okey. Darah haid lah, confirm darah haid. Lepas tu pada 11, 12 dan 13 bulan 3 tu keluar macam tompok-tompok hitam. Saya pun tak pasti tu haid ke apa dia, tapi datang 3 hari. Adakah itu haid? Okey, baik. Benda yang kita kata bagus soalan ni sebab bila kita kata perkara yang di luar kita kata ciri haid, ciri normal haid. Okey, tadi adik tu dah datang haid 28, 29, 1, 2, 3. 3 berapa hari bulan 3? 5. 3, 4, 5. Okey, 7 hari lah. Okey, 7 hari. Kemudian datang balik pendarahan tompok hitam tu berapa bulan? 11, 12, 13. Tapi dia tak berterusan lah. Kan kita tengok yang 28 hingga 5 Mac itu dia ciri normal darah haid kan. Dia berterusan, warna dia pun normal macam haid. Tiba-tiba selepas 4 hari suci kan, 11 Mac ya datang balik. Baru dalam 4 atau 3 hari suci datang pula pendarahan yang pelik. Tompok hitam, tak berterusan. Sedangkan darah haid yang normal ni dia sepatutnya berterusan. Jadi itulah kita panggil ciri istihabah. Tu ciri istihabah. Jadi cuma kita tandalah dekat kalender sebab kalau kita kata ada rasa sakit ke, kalau berlaku lagi next cycle ada lagi kena jumpa doktor lah, tanya sebab apa ni. Jadi Ustazah, anak saya ni dia kena solat lah kan? Betul? Dan dia masa dia solat tu dia kena pakai pad. Betul sebab bimbang dia menajiskan pakaian solat pula. Faham? Oh, okay. Kemudian satu lagi Ustazah. Masa kita dah berbuka puasa. Lepas kita berbuka puasa tu kita nak solat maghrib. Masa kita nak solat maghrib tu kita perasan keluar darah. Okay. Tapi kita yakin bahawa keluar darah tu adalah pada waktu maghrib. Kita tak perlu ganti puasa kan Ustazah pada hari tersebut. Betul. Sebab kita yakin itu keluar waktu maghrib. Maka tak perlu ganti puasa. Tapi perlu ganti solat. Ya, solat maghrib. Ya. Baik. So saya kena ganti solat maghrib lah kan Ustazah kan? Betul kan? Betul. Sebab bila yakin ataupun ada kecenderungan kuat bahawa darah tu keluar selepas maghrib, maka puasa hari tu sah dah. Tapi sebab tak sempat solat maghrib. Okey Ustazah, soalan satu lagi. Katakan kita ni ada penyakit buasir. Okay. Kemudian waktu puasa, kita masukkanlah jari kita dalam dubur kita tu. Ya. Adakah dia membatalkan puasa sebab memasukkan sesuatu dalam rongga ke Ustazah kan? Tujuan untuk masuk sikit tu untuk apa? Untuk masukkan buasir tu baliklah dalam. Masuk. Okey, baik faham. Ya. Sebab memang soalan ni pun sama juga ditanya pada mufti wilayah persekutuan juga. Jadi mufti ada kita kata sebutlah beberapa pendapat. Tapi akhirnya mufti cenderung kepada pendapat yang kata tak batal puasa. Sebab dia memang penyakit kan. Jadi semata-mata sebab nak tolak dia masuk tu tidaklah membatalkan puasa. Sebab dia ada hajat, keperluan dia untuk berbuat demikian. Bukan saja-saja dia je. Dasar kita kata sebab penyakit dia. Jadi dia ada rukhsah keringanan untuk pesakit lah. Jadi puasa dia tetap sah. Sebab kalau kita kata batal sebab macam tu, jadi macam mana dia nak? Kita kata setiap hari pun akan berlaku macam tu kan. Jadi kalau ganti pun berlaku juga macam tu. Jadi mufti wilayah persekutuan ambil pendapat ataupun pilih pendapat yang mengatakan bahawa ia tidak membatalkan puasa untuk pesakit buasir. Kalau orang biasa yang tak ada buasir ni saja-saja tak ada kerja buat macam tu, masukkan tangan ke jari ke apa, tak boleh lah, batal lah puasa. Tapi sebab dia pesakit. Wallahu a'lam. Faham? Assalamualaikum Ustazah, nak tanya boleh? Boleh, sila. Okey Ustazah, macam ni saya nak tanya. Sebab tadi Ustazah ada cakap yang pasal darah istihadah tu kan. Macam saya, contohnya saya ni kan, lepas saya bersalin anak yang keempat,
Saya ada doktor dah ikat lah. Okey, sebab operation 3 kali. So lepas pada yang bersalin anak keempat ni, kalau saya period, contohlah kan, kalau tak dulu dia normal je macam 7 hari, 8 hari tu dia bersih kan. Dia bersih betul lah sampai ke akhirnya kan. So yang sejak-sejak dah lepas ikat tu, dia style macam ni. Dia 8 hari tu dia dah bersih betul. Kalau kita check tu memang dia dah tak ada darah apa. Tapi nanti hari contohnya kadang-kadang kan hari ke-13 ataupun hari ke-11, ke-12 tu dia macam ada satu lendir yang ada warna merah juga bercampur lendir tu. So tu dikira head lagi ataupun apa? Sebab saya selama ni saya memang ganti 15 hari tu. Kalau maksudnya saya dah katakanlah saya dah saya dah sembahyang lah kan, saya dah mandi 8 hari tu, nanti hari ke-11 ke-12 dia ada sehari tu je lah. Dia selalu jadi macam tu. Okay. Dia bukan yang sehari tu yang ada keluar darah sikit tu, dia bercampur lendir. Dia bercampur lendir tu dia pernah melebihi 15 hari tak? Tak pernah. Dia macam sehari atau 2 hari je paling lama. Tak melebihi lah 15 hari tu. Maksudnya sama ada dia 13, macam 11, kadang-kadang 11, kadang-kadang 12, kadang-kadang 13, kadang-kadang pun ada yang tak ada. Macam tu. So saya lepas je 8 hari ni memang saya akan mandi dan solat dan puasa lah biasanya. Tapi kalau macam lepas dah tak ada, saya tak adalah ganti kau. Bukan bulan puasa kan. Tapi kalau bulan puasa ni kalau ada, so saya akan ganti juga yang hari yang dia keluar tu, sehari ataupun 2 hari tu. Bagus soalan ni. Sebab bila dia tidak melebihi tempoh maksimum 15 hari tu, dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar tu dianggap saki-baki haid. Itulah. Nak tanya dengan syarat dia tidak ambil masa suci next sekitaran seterusnya. Tak ada kan? Dia tak ada masa itu dianggap saki-baki haid. Mungkin sebab bila ikat tu dia ada penyebab apa kat dalam tu, wallahualam. Sebab saya dah jumpa doktor juga, dia kata benda tu normal, dia kata. Tu yang dia jadi normal lah. Dia kata benda tu normal. So saya pun itulah bila saya tanya beberapa ustazah kata macam itulah dia kata. Maksudnya saya kena ganti jugalah yang contohnya kalau 12, 13 sampai 13 dah saya ganti yang macam tu. Yes. Itu pendapat muqtamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat muqtamad ni adalah pendapat yang dipegang. Ramai kita kata ulama mazhab Syafi'i. Tapi tak dinafikan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf, perbezaan pendapat. Kita kata pendapat muqtamad dalam mazhab Syafi'i, hari-hari suci, hari-hari yang tak ada haid dipanggil naqab. Dipanggil naqab, hari-hari naqab tidak keluar darah. Tetapi dia berada di antara haid tu. Macam tu hari tu kita nak ganti tak ustazah? Itu jadi perbincangan para ulama lah. Pendapat muqtamad dalam mazhab Syafi'i kata hari yang ke-9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Katalah 4 hari kan. 4 hari dia panggil naqab. Kemudian tiba-tiba datang pula saki-baki dia. Hari ke-14. Hari ke-14. Lepas tu berhenti dah. Berhenti dah. Jadi 4 hari tu pendapat muqtamad dalam mazhab Syafi'i kata dianggap hari haid juga. Maksudnya kalau kita berpuasa, kita solat dalam waktu tu, sebab waktu tu kan tak ada darah kan, boleh jadi tak keluar dah. Sebab kita tak tahu perkara gaib kan, adakah akan keluar lagi atau tidak. Puasa dan solat. Maka pendapat muqtamad dalam mazhab Syafi'i kata dimaafkanlah sebab tersilap berpuasa, tersilap solat. Sebab disangka akan suci dah. Dah bersih, betul. Keluar pula saki-bakinya. Maka hari-hari itu tetaplah wajib ganti puasa. Okey, itu pendapat muqtamad. Dan ada pendapat kedua yang bukan muqtamad, tapi dalam mazhab Syafi'i juga dia kata hari-hari naqab yang berlaku dalam tempoh waktu haid tu, contohnya 4 hari tadi, dianggap sah puasanya, sah solatnya. Jadi sekarang ada yang tanya Ustaz, dah nak ambil pendapat mana Ustaz? Pendapat mana? Biasa je kita memang galakkan kita ni ambil pendapat muqtamad lah. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi bila ada hajat keperluan, ada masyaqqah untuk orang tu terpaksa mengambil pendapat kedua. Biasanya ustazah bagi pendapat kedua ni
bila contohnya makcik-makcik umur 70 tahun dah, 80 tahun dah kata ustazah, lah selama ni saya tak ganti pun. Yang 4 hari tu sebab saya ingatkan sah dah lah saya puasa, saya solat semua ingatkan sah dah sebab tak ada darah. Ni baru tahu kata dalam pendapat Muqtamad mazhab Syafi'i kata itu hari haid. Ustazah tak ingat dah, ustazah tak nak ganti pun tak larat dah saya ni, contoh. Jadi dia ada masyakkah untuk individu tu. Individu tu tahu kemampuan dia, maka kita kata tak apa makcik, jangan risau, jangan sedih, jangan kita kata gelisah lah. Ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang kata ya, sah yang makcik buat dalam tempoh nakak itu. Okay. Wallahu a'lam. Itulah yang Terima kasih Ustazah. Ustazah, kalau macam saya pakai IUCD kan, ya. Dia pakai IUCD tu, dia akan jadi masa dia macam gelong sikit lah. Dia 1 hingga 5 hari tu dia colour merah. Lepas tu dia berhenti sekejap. Dia berhenti sekejap, subuh dia tak ada. Lepas tu Zohor dia mari pula. Ya. Di antara subuh tu saya solat lah. Bila Zohor tu saya tak solat lah sebab keluar darah tu kan. Ya, betul. Kemudian maghrib tu dia tak ada pula. Ya. Sampailah Zohor keesokannya. Ya. Jadi masa tak ada tu saya kena solat ke? Okey, bagus soalan ni. Maksudnya bila kita pakai perancang kan, perancang keluarga ni memang dia menjadikan rahim kita ni tak subur sebab nak bagi rehat pada rahim, so rahim tak mengandung janin baru. Jadi sebab tu kita kata yang pelik-pelik, gelong-gelong waktu kita pakai perancang ni, itu memang kita kata normal lah sebab kita punya rahim tak subur. Kalau elok je datang haid macam biasa, itu tanda rahim subur. Kan? Jadi bila datang macam tu, sebab kita tak tahu perkara gaib, kita tak tahu akan keluar lagi ke tak keluar dah. Dan ustazah sendiri secara peribadi memang bila berhenti tu, bila kita tengok nakak, dia panggil nakak. Jadi kita pun mandi wajib dan solat. Lepas tu bila keluar balik baru tahu, oh belum habis lagi, ada pula, ada sikit lagi. Maka kita pun tak solat lah. Jadi bila tak ada, kita mandi wajib. Kadang-kadang 2-3 kali kita mandi wajib sebab itu kadang-kadang saya esok datang balik. Baru tahu. Memang normal. Sebab itu memang menunjukkan yang rahim kita bukan dalam keadaan subur. Dia tak berapa subur. Sekejap ada, sekejap tak ada darah tu. Kemudian bila dah berhenti tu, maksudnya kita dah mandi wajib semua, mungkin dah kali ketiga dah mandi wajib untuk kitaran tu. Barulah, oh alhamdulillah kali ni dah tak ada dah saki-baki dia. Jadi kalau tanya ustazah, ya memang kita bila dah nakak, bila kita cek tu dah tak ada, memang kita akan mandi wajib dan kita akan solat sebab kita tak tahu perkara gaib. Adakah nanti esok tu akan keluar balik ataupun dah tak keluar dah. Maka sebab tu sebagai kita kata caranya kita mandi wajib bila kita tengok dah bersih. Wallahu a'lam. Soalan lagi Zara. Ya. Saya pernah dengar, bukan saya pernah dengar, baru ni ada dengar yang selain daripada Al-Quran, puasa juga akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Betul tu Ustazah? Puasa ya. Puasa memberi syafaat. Itu Ustazah kena cek balik sebab yang Ustazah tahu hadis tentang puasa ini ialah ganjaran puasa tu daripada Allah sendiri. Sebab saya ada dengar baru ni. Jadi syafaat tu Ustazah kena cek balik. Saya tadi pertama dengar Ustaz kata di hari kiamat nanti puasa ni dia akan memberikan syafaat dah kepada orang yang berpuasa, di mana orang yang berpuasa itu dia berpuasa kerana Allah di masa di dunia dia dahaga, penat, maka masa di pada masa nanti dia tidak akan dahaga lah. Itu Ustazah kena semak balik, mungkin minggu depan lah Ustazah maklum balik ataupun Ustazah akan share lah link kalau apa yang Ustazah jumpa dekat dalam grup.
Lagi satu saja, saya sering tertanya-tanya kenapa Ya. puasa tu dipanggil sebagai perisai. Perisai. Ah. Bagus soalan ni. Junnah dalam bahasa Arab dipanggil perisai. Sebab apa? Sebab bila kita berpuasa, dalam hadis lain disebut salur-salur darah anak Adam ni dia menjadi sempit. Sedangkan syaitan itu dia berlari ataupun kita kata melalui darah-darah, pembuluh darah. Jadi bila kita sempitkan pembuluh darah tu, syaitan susah nak masuk lah. Maksudnya kita kata dia perisai kepada kita daripada segi syahwat. Dia membantutkan syahwat. Sebab tu juga bila Nabi SAW dalam hadis yang sahih sebut, wahai pemuda-pemudi, siapa yang mampu kahwin, kahwinlah. Tapi kalau tak mampu, berpuasalah. Kerana puasa itu lebih menundukkan pandangan dan menundukkan syahwat. Jadi puasa tu dia jadi perisai dari segi kita kata amalannya ialah amalan ibadat yang membawa kepada takwa. Sepatutnya lah. Sepatutnya dia membawa kepada takwa. Sebab tu para ulama tafsir bila sebut la'allakum, kan dalam ayat Quran, dalam kita kata ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berkenaan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila ada perkataan la'allakum tattaqun, kan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa agar kamu bertakwa. Kalau kita agar ni supaya bertakwa sajalah. Tapi la'allakum bila disebut dalam Quran dari segi bahasa Arabnya, dia mesti dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh, tak dapatlah takwa tu. Maksudnya ada juga orang berpuasa yang tidak mendapat takwa. Ada orang yang berpuasa mendapat takwa. Syaratnya apa? Kena bersungguh-sungguh. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kalau kamu bersungguh. Maksudnya buat segala perintah Allah ketika berpuasa, jauhi larangan dia, tak buat dosa sepanjang berpuasa dan sebagainya lah. Jadi bila dia kita kata menepati puasa yang sebenar, dia akan melahirkan rasa takwa. Rasa takwa, dan takwa itulah perisai yang menjadikan dia jauh daripada perbuatan dosa. Itu dari segi kita kata dari segi dosa pahala lah yang kita tak nampak. Adapun daripada segi sains perubatan, bila kita berpuasa ni, kita dahaga, kita lapar, untuk satu tempoh masa yang lama tu, maksudnya daripada nak makan semula, dari segi sains perubatan dia ada sebut, dia kata badan kita akan menghasilkan satu tempoh dia panggil autofagi ke apa dia secara sebut dia. Maksudnya badan kita ni akan pulih, akan makan lemak-lemak yang tak baik dalam badan kita ni dan akan memulihkan. Sebab sel-sel kita ni pun memerlukan air, dia pun memerlukan makanan. Jadi sel-sel yang lemah, yang sakit, dia akan mati sebab tak dapat air, tak dapat makanan. Jadi yang tinggal adalah sel-sel yang sihat, sel-sel yang kuat, sel-sel yang baru. Sel-sel yang dah lama, dah tua tu dia habis. Macam itulah. Dia panggil kalau bahasa kita survival of the fittest. Jadi sel yang terkuat saja yang akan tinggal dalam badan kita ni. Lebih kurang macam itulah yang Ustazah faham. Jadi sebab tu dari segi perubatan pun, puasa ni adalah perisai daripada penyakit-penyakit. Dengan syarat apa yang kita makan masa berbuka puasa itu adalah juga makanan yang sihat lah. Bukan makanan orang kata jajan yang penuh gula dan sebagainya. Jadi dia tambah pula penyakit kat situ kalau kita makan benda yang tak berkhasiat kan. Wallahualam. Ustazah, jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam ni, siam di sini bermaksud bukan merujuk pada puasa bulan Ramadan saja lah kan? Tak, puasa bulan Ramadan lah sebab wajib. Puasa bulan Ramadan. Sebab wajib kan, kutiba. Kalau puasa sunat tak diwajibkan. Jadi puasa yang diwajibkan
adalah puasa pada bulan Ramadan. Yang la'allakum tattaqun ni, maksudnya puasa tu lah yang akan memberi efek takwa pada diri seseorang kan? Ya, antara kita kata proses untuk mencapai takwa ini adalah dengan berpuasa. Ada banyak lagi kita kata amalan-amalan untuk mencapai takwa ni yang disebut dalam Al-Quran sebagai antaranya menginfak. Ada juga boleh untuk kita kata proses mencapai takwa. Dan puasa ni juga antara proses untuk mencapai takwa adalah dengan berpuasa. Cuma yang kita sebut puasa wajib tadi, puasa wajib yang utama adalah puasa bulan Ramadan lah. Ada juga puasa wajib yang lain macam kita puasa qada kan. Itu sebab kita tinggalkan dalam bulan Ramadan. Dan puasa nazar. Puasa nazar tu yang kita sendiri wajibkan ke atas diri kita. Aku bernazar. Kalau aku contohnya berjaya buat apa-apa, aku nak puasa sunat Isnin Khamis. Itu nazar jadi wajib. Asalnya sunat tu puasa Isnin Khamis. Tapi sebab bila dia bernazar, maka dia jadi wajib. Tapi dalam ayat tu, ayat 183 tu khusus kepada puasa bulan Ramadan sebab itu puasa yang diwajibkan. Tapi kalau puasa-puasa sunat pun dia membantulah. Dia top up. Apa-apa kekurangan yang kita puasa masa bulan Ramadan ni, bila kita puasa sunat lagi, tambah lagi, dia akan top up lah. Sama macam solat sunat. Dalam hadis yang sahih, para ulama sebut kan, Nabi SAW sendiri pun sebut, perkara pertama yang Allah akan tanya adalah berkenaan solat. Solat fardu. Oh, tapi kalau solat fardu tak sempurna, tanya, ada tak solat-solat sunat? Maka solat-solat sunat itu akan menampung ketidaksempurnaan solat-solat fardu kita. Wallahu a'lam. Ada apa soalan lagi? Sebelum kita masuk tadabbur ataupun kita baca sama-sama surah Al-Infitar kan hari ni. Kalau tak ada apa soalan, baik kita boleh tengok Al-Quran muka surat 587. 587 surah Al-Infitar. Baik kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal biharu fujjirat. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلق فسواك فعدلك في أي ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. الله العظيم. Ada yang nak tasmik? Saya Ustazah. Okay, boleh ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك الذي خلق خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bagus bacaan. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Ada lagi nak tasmik?
Tak ada Kak Ustazah sebab dah nanti tak sempat nak ni. Untuk tadabbur ya. Okey, baik. Tadabbur. Okey, baik. Kita terus kepada tadabbur. Surah Al-Infitar. Al-Infitar ni kita kata maksud dia terbelah. Terbelah ni kita kata waktu hari kiamat lah ni. Ni surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Iaitu apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan dan apabila lautan bergelora dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Jadi bila kita lihat, kita kata bila nak kaitkan balik dengan surah Al-Fatihah, surah pertama yang menjadi kita kata kesimpulan seluruh surah-surah, maka kita boleh ingat balik pada ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Jadi bila kita ingat pada hari akhirat, inilah kita minta daripada Tuhan yang menguasai hari pembalasan untuk masukkan kita ke dalam golongan ahli syurga. Nanti kita akan tengok juga kat bawah ni ada dua golongan, ahli syurga dan ahli neraka. Jadi ini kita kata peristiwa-peristiwa yang akan berlaku ketika kemusnahan dunia. Sampai ayat nombor 3 tu kan, dan apabila lautan bergelora. Ayat nombor 4 dah mula selepas kebangkitan pula. Itu 1-3 hari kemusnahan dunia selepas tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian sangkakala kedua ditiup, barulah dibangkitkan daripada kubur-kubur semua. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Hari kebangkitan ni lah. Jadi ayat kelima, apa yang berlaku? Alimat. Maka setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan apa yang dilalaikannya. Ingat balik semua. Habis. Kita kata gambaran yang Al-Quran bagi sekejap, gambaran kemusnahan, gambaran kebangkitan. Kemudian seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia, kita semualah, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, Al-Karim, yang Maha Pemurah, yang Maha Baik. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi Allah beringat balik nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita lah. Dalam bentuk apa sahaja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu ramai ni, tukadzibun, ramai. Kalau kita tengok tadi ka tu seorang. Maksudnya apa? Yang ayat daripada ayat nombor 6 tu Allah tujukan kepada setiap individu, setiap kita, seorang-seorang. Kemudian secara kelompoknya orang-orang kafir ni Allah bagi tahu sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Allah bagi amaran kepada orang-orang yang kafir yang mendustakan hari pembalasan. Biddin. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi orang kafir mereka mendustakan hari pembalasan, jadi Allah bagi amaran secara direct. Sekali-kali tidak, kamu semua orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu semua, alaikum, kum ni jamak. Semualah kita ni ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Dipanggil malaikat hafazah. Wa inna alaikum lahafizin. Setiap kita ni ada malaikat hafazah dan setiap kita ni ada malaikat raqib, malaikat atid yang pencatat amalan. Cuma malaikat hafazah tu kita tak adalah dalam 10 malaikat, nama malaikat yang wajib kita hafal tu. Tapi ada disebutkan dalam Al-Quran malaikat yang menjagalah, yang menguasai.
kiraman katibin. Yang ni yang mulia dan yang mencatat perbuatanmu. Yang ni khusus kepada malaikat raqib dan malaikat atid. Yang mencatat amal baik malaikat raqib. Yang mencatat amalan buruk malaikat atid. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat ni mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian ayat 13 dah pembahagian golongan dah. Macam juga dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang banyak buat baik itu benar-benar berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Inilah golongan yang kita minta nak ikut jejak langkah mereka, nak ikut jalan mereka. Wa innal fujjara lafi jahim. Terbalik pula, sesungguhnya orang-orang yang derhaka, fujjar, orang yang banyak buat jahat ni, mereka benar-benar berada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Inilah maliki yaumiddin tadi. Jadi kita minta pada Allah semoga kita dimasukkan dalam golongan al-abrar yang berada dalam syurga na'im, dan kita minta jauhlah daripada golongan fujjar yang berada di neraka jahim. Na'udzubillah. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin keluar daripada neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yang kita selalu baca juga dalam surah Al-Fatihah. Kemudian sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Jawapan dia pada ayat terakhir, ayat 19. Ia adalah hari ketika tiada siapa yang mampu menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Dan inilah yang maksudnya dengan maliki, yang menguasai hari pembalasan. Jadi dalam surah Al-Infitar ni terangkan lagi tentang ad-din. Hari Yaumuddin itu apa dia? Adalah hari yang Allah sahaja yang berkuasa. Baik. Wallahu a'lam. Itulah untuk kita tadabbur, untuk kita kata imbas balik hari akhirat, untuk kita berdoa minta banyak-banyak dalam bulan Ramadan ini untuk berada dalam golongan ahli syurga, dan kita doa banyak-banyak juga minta jauh daripada golongan ahli neraka. Sebab bulan Ramadan ni ada banyak waktu yang mustajab. Antaranya hari ni hari Jumaat. Waktu mustajab doa. Campur pula kalau nanti nak berbuka. Waktu nak berbuka puasa, waktu mustajab doa. Berganda lagi dengan hari Jumaat. Jadi ingat masa kita nak buka puasa tu, selain nak baca doa makan, doalah banyak-banyak apa yang kita nak minta. Itu waktu mustajab doa. Lepas tu waktu qiyamul lail, itu semua ni waktu mustajab doa. Macam malam tadilah, malam Jumaat kan. Ustazah nak tanya sikit yang ayat 13 tu kan, yang kata sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Maksud berbakti ni, berbakti macam mana Ustazah? Huraian dia berbakti pada ibu bapa, kepada apa ke? Ya. Dia memang umum. Al-abrar tu jamak kepada orang yang selalu melakukan al-bir. Bir ni adalah orang yang banyak buat kebaikan. Orang buat banyak kebaikan. Buat banyak baik. Baik berbakti pada ibu bapa, berbakti pada agama, berbakti kepada bangsa. Orang yang berkhidmat. Dan dalam surah Al-Baqarah pun ada diulang. Sebut siapakah mereka golongan orang yang al-bir. Surah Al-Insan ada kan? Surah Al-Insan pun ada juga sebut pasal al-abrar. Orang-orang yang balasannya syurga, balasan-balasan kepada orang yang banyak buat kebaikan, al-abrar. Yang dia bagi makan pada orang tapi dia tak perlu orang tu ucapkan terima kasih, dan dia hanya mengharapkan kepada
wajah Allah kan. Ya, betul. Betul. Ha. Kan itu antara kita kata jejak langkah orang yang berbakti ni, dia buat baik, antaranya dia bagi makan tapi tak mengharapkan orang ucap terima kasih kat dia. Hanya mengharapkan wajah Allah saja kan. Ya, ya. Hebat sangat. Dalam surah Al-Baqarah pun sebut al-birra manittaqa. Orang yang al-bir ini ada berbuat baik, berbuat bakti ni adalah orang yang bertakwa. Pun ada sebut juga. Dan ada sebut juga al-birra man amana billah. Ialah orang yang beriman dengan Allah. Yang rukun iman tu lah, beriman dengan hari akhirat, dengan para malaikat, kitab-kitab. Jadi inilah kita kata golongan ahli syurga lah ni, al-abrar. Ustazah, yang ayat yang ke-6 tu kan, ya ayuhan nas tu kan, ya ayuhal insan tu kan, wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Karim ni maksudnya pemurah jugalah, bukan saja Ar-Rahman ya Ustazah. Ya, sebab Al-Karim, sebab nak terjemahkan perkataan Al-Karim tu, yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha baik. Dia terkandung Al-Karim. Al-Karim. Ar-Rahman dari segi rahmatnya tu meluas untuk semua. Baik yang kafir, baik yang beriman. Semua ada minum, boleh hirup udara. Itu Ar-Rahman. Rahmat yang luas. Yang lebih umum. Pemurah juga tu. Tak bagi semua. Kat orang kafir pun Allah bagi juga. Kat dunia ni lah. Tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk orang beriman di hari akhirat nanti. Dan kasa kat dunia ni pun Allah Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah ini dengan orang-orang beriman sangatlah kasih rahim. Rahim ni lebih khusus lah. Tak termasuk orang kafir. Ar-Rahman dia lebih umum, termasuk rahmat itu untuk orang kafir sekali. Dapat minum air, dapat hirup udara. Dan lain-lain lah. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai pemurah. Al-Karim pun cuma kata dasar dia tu lain lah. Itu Ar-Rahman dari segi rahmat Allah. Kesian belah. Kesian belah Allah tu kepada orang kafir di dunia ini dengan bagilah kita kata kemudahan dunia. Macam Fir'aun kan. Dia kaya raya tapi sebab dia akhirnya diazab lah. Ustazah, bila ada ayat kalla, dia menunjukkan penegasan ke atau nafi ya Ustazah? Dia penafian. Tapi dalam bentuk yang tegas, penafian. Sekali-kali tidak. Sekali-kali jangan begitu. Dia ancaman. Dia amaran. Sekali-kali. Bentuk amaran dan ancaman. Sekali-kali tidak, mereka amaran. Kamu mendustakan agama lah. Bahkan kamu mendustakan agama ataupun hari pembalasan. Kenapa ayat surah ini diturunkan Ustazah? Jadi dia punya ni. Turun. Sebab ada juga surah yang tak ada sebab turun. Tak ada sebab. Sebagai hidayah dan kita kata petunjuk lah. Surah Al-Infitar ada sebab turun tu. Tak ada pun, tak ada. Kalau tidak boleh tulis. Sebab nuzul. Nuzul ni. Tapi nanti Ustazah semak balik, nanti Ustazah maklum balik lah sama ada dalam turut ataupun minggu depan. Sama ada surah Al-Infitar ada sebab nuzul ke tidak. Sebab ada surah yang memang turunkan untuk jadi hidayah. Dia tak ada sebab nuzul yang khusus. Sebelum ni kita baca surah Al-Fatihah kan. Dia tak ada sebab nuzul. Tapi memang kita kata sebagai petunjuk dan juga untuk dijadikan sebagai salah satu rukun solat lah untuk kita baca dalam solat. Untuk kita ulang-ulang. Ustazah, kalau tadi ni kala ni ayat amaran. Kalau yang bala tu apa dia?
Ustazah? Oh, bala. Bala. Kalau bala tu dia jawapan. Oh, Kalau bal, kita kena jawab. bala, kalau bala tu biasanya kalau kita kata alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita pun kata bala. Bahkan. Oh, bahkan Bukan jawapan Allah kita. yang maha, kita kata hakim yang paling adil, paling bijaksana, kita kata bala. Benarlah. 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 Bala. Tu Tapi kita kalau yang bal, jawab. bal tu Tapi- yang bahkan. Ya. Kalau macam ada ayat tu dia memang tulis bala. Yang tu ayat apa? Ada Bala. juga. Bala. Dia, tapi satu dia berhenti, kena berhenti. Ayat. Itu kalla bal rona. Surah Al-Mutaffifin ayat 14 tu ke? Cuba tengok. Kan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim. Kalla bal. Rona ala qulubihim. Sekali-kali tidak, bal bahkan. Saktah kat situ kan? Kalla. Sekali-kali tidak. Bahkan sesungguhnya bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dia samalah yang tadi ni kan, kalla ni juga. Tapi yang ni dia tak berhenti. Tak berhenti. Sebab bal dengan ta ni dia memang tak masuk. Kalau sambung lam dengan ra, dia boleh jadi idgham barrona. Dia boleh masuk lam dengan ra ni. Jadi dia tak nak masuk lam dengan ra. Kalla bal rona ala. Dia kira dia punya tajwid dia lah kan. Maksud dia sama lah sekali-kali. Ayat amaran lah. Ayat amaran juga. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu benar-benar menutupi hati mereka. Tapi daripada segi pesan maksud pun dia menjadilah. Dia maksudnya dia bila kita berhenti tiba-tiba kan. Dia lebih memberi kesan kepada hati lah kat ayat ni. Sebab dia sesuai dengan maksud ayat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan. Dia berhenti sekejap. Perkara hati itu telah tertutup lah. Yang kena saktah kat situ kan. Ya, bila ada saktah ataupun kita kata tak ni tanda-tanda berhentilah, tempat berhenti, dia bagi kesan lah kepada cara bacaan kalau kita memahami ayat tu. Bila berhenti terkejut sekejap, kita pun kejut sekejap. Okay. Baik. Ada apa lagi soalan? Tak ada. Ni kalau macam tak ada tak contoh sini. Kalau kita nak tanya tajwid sikit je. Kalau ra berhenti di hujung, kalau kata kafir kan kita berhenti. Kalau berhenti dia jadi ra tebal ke tak nipis? Tengok baris dia. Kalau ke atas baris dia katalah kalau baris bawah. Kalau baris bawah dia jadi nipis. Dia jadi nipis walaupun berhenti. Walaupun berhenti, maksudnya kita tak tebalkan dia. Contohnya kalau tengok nak cari contoh sebab ada yang baca-baca tu terjumpa. Tak ambil pula ayat tu. Macam qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita nipis. Dia tak baca qadir. Tu tebal. Salah lah. Kena nipis lah. Kalau baris depan ataupun atas, dia jadi tebal. Ghafur. Ghafur. Tebal. Nipis lah berhenti Ataupun atas kafar. Kita kata kafar. Tebal lah. Contohnya ni surah Al-Adiyat ada. Surah Al-Adiyat ayat 9, ayat 10, ayat 11. Muka surat 599. 599. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
tebal. Wa hussila ma fis sudur, tebal, ra. Oh, sebab yang ni di depan domah Ustazah walaupun ra bawah tu nipis. Walaupun kan? sebab kita berhentikan. Abjad tebal lah. Tebal. Fis sudur, tebal. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nipis. Dia tengok huruf sebelum tu. Huruf Maksudnya sebelum, bukan dekat ra tu kita tengok. bukan dekat ra. Macam khabir tu ra baris dhammatain. Tapi sebab kita berhentikan dia dengan kasrah. Bir. Maka dia jadi nipis. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Tapi ada juga yang kita tengok baris pada ra. Contohnya kalau macam surah Az-Zalzalah kan. Surah Az-Zalzalah muka surat 599 juga. Ayat nombor 7. Ya roh. Ya roh. Dia bukan sebut yarah. Dia sebut ya roh. Tebal. Ra tu baris fathah. Ya roh. Tak boleh sebut yarah. Tak boleh. Khairan yarah. Tebal. Syarran yarah. Ustazah, surah Hud yang majreha tu kenapa majreha? Sebab dekat bawah ya tu kan ada tanda macam diamond tu kan. Yang tu memang cara bacaan ulama, kita kata kita ambil bacaan ini daripada para alim ulama qurra dia panggil. Kalau kita ni bacaan riwayat Hafs an Asim min tariqi Syatibi sampailah kepada Rasulullah SAW. Jadi cara bacaan tu kita baca lisan, secara lisan depan berdepan dengan guru-guru. Okey, sampai pada kita para ulama buat tanda dah. Kalau tanda ni untuk khas untuk ayat majreha, dia ada tanda diamond bawah tu, dia baca leweh orang panggil. Majreha, kita tak baca majriha, kita baca majreha. Perkataan itu. Kalau ada diamond Ya, tapi khusus untuk itulah majreha. Majreha je satu ni. Ya. Satu lagi Ustazah yang yang ada tempat-tempat tertentu yang kita tukarkan nun alif lam, kalau baris bawah ke apa yang alif kita jumpa dua huruf mati sakinai iltiqat sakinai. Oh yang tambah nun tu yang kita tambah nun bawah tambah baris bawah yang tu dia berapa tempat Ustazah? Dah tak ingat, saya cari 30 ke 33 tempat yang banyak tempat. Sebab kalau dalam Quran, kalau Quran lama dulu memang dia ada tambah siap-siap nun kecil. Yang ni dah tak ada kan sekarang tak ada. Sekarang tak adalah sebab dia memang ikut Mashaf Resam Usmani, dia standardized. So kena maksudnya kita kena belajar lah baru kita tahu kat mana tempat dia. Dia ada kasratain kasratain ada dua kalimah. Tak semestinya dia mati-mati. Dia kadang-kadang ada fathatain pun ada. Dia ada yang penting bila ada tanwin bertemu dengan contohnya alif lam. Sebab alif lam tu alif mati. Mati. Okey, terima kasih Ustazah. Ustazah. Baik. Kalau tak ada apa-apa kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah jumpa minggu depan. Ya, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kak Norma minggu depan macam waktu ni lagi ya. Waktu ni je lah kot. Tak apa waktu. Ha? Okey. Kita ambil waktu ni je lah sebab waktu lain ni kan. Kecuali ada apa-apa lah. Kalau kami ada apa-apa ke nanti akak beritahu lah. Kalau tidak kita ambil pukul 3 je lah kan. 3-4. Tempat kan. Lepas juzuk amal, plan nak buat apa Kak? Dah habis juzuk amal juzuk 30. Itulah. Kena tanya ustazah lah. Macam mana ada cadangan? Tak apa je mana-mana. Kita tanya ustazah pun tak apa. Sebab macam hari tu yang mula dengan juzuk belakang ni, akak tanya ustazah. Nak beli yang mana dulu. Ustazah kata ada yang kelas dia buat ngaji tu, dia orang ambil yang juzuk amal dulu. Tak apalah kita cadangan boleh tak Kak? Cadangan macam ni. Lepas ni kita belajar al-Muq pula. Kita selalu baca al-Muq. Lepas habis 30 ni. Boleh? Kan? Al-Muq, As-Sajdah, ayat-ayat. Al-Muq, As-Sajdah, Surah Yasin. Kita boleh dah tahu tadabbur dia tu. Boleh. Yang kita selalu guna. Boleh. Kan Kak? Nanti kita Kak masuk dalam grup lah cadangan kan. Undi. Pilih nak. Lama dah nak habis. Tapi selalunya Kak tanya dia orang follow je. Betul lah, dia tak apa ni. Okay Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.